Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. أهلا وسهلا بحضراتكم في درسنا اليوم ومعكم الأستاذ توفيق إسماعيل. طيب اليوم إن شاء الله سنتكلم عن ثلاثة أمور. أولا نبذة قصيرة للأديب، وثانيا جو النص ومناسبته، وثالثا معاني المفردات. انتظرنا بعد الفاصل. Ahlan bikum mujaddadan, selamat datang kembali. Kita mulakan video kita pada hari ini dengan nubzah qasirah, iaitu biodata ringkas sastrawan yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu Qus bin Sa'idah. Anak-anak boleh menggunakan buku teks di muka surat 69. Jom kita sama-sama semak. Ismuhu, nama beliau. Nama beliau ialah Qus bin Sa'idah ibni Amr ibni Adi ibni Malikin al-Iyadi. Ini nama lengkap beliau lah, ataupun kalau nak diskaun lagi anak-anak boleh sebutkan Qus bin Sa'idah. Itu pun sudah memadai seperti biasa anak-anak ya. Ini yang pertama. Yang kedua, laqabuhu, gelaran beliau. Beliau digelar sebagai Usquf Najran. Ada yang menyebutkan Asquf Najran. Jadi ada dua cara bacaan di sini, Asquf ataupun Usquf. Tetapi di sini ustaz memilih Usquf Najran. Dan Usquf ini ialah wa huwa rutbatun diniyatun, dan ia iaitu usquf itu merupakan satu pangkat diniyah agama, lirijalil kanisati, bagi lelaki-lelaki di gereja, iaitu padri-padri di gereja lah. Jadi padri-padri di gereja itu dia ada pangkat-pangkat dia. Jadi pangkat ketua agama di gereja, iaitu pangkat yang tertinggi, disebut sebagai usquf. Jadi ketua padri di gereja disebut sebagai usquf. Dan Najran itu adalah sebuah tempat. Orang zaman jahiliah kalau nak berkumpul, nak bincang soal agama, tak kiralah agama Nasrani ke, agama Yahudi ke, mereka akan pergi ke Najran. Anak-anak boleh google sendirilah dekat mana Najran tu. Mereka akan berkumpul di Najran. Jadi Qus ini termasuk mereka yang pergi berhimpun di situ. Dan pada waktu itu dia adalah ketua agama Kristian, maka disebut sebagai usquf. Dan bila dia pergi ke sana di Najran, maka dikenali sebagai Usquf Najran. Usquf ketua agama Nasrani Najran di Najran. Begitu. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mauliduhu. Wulida, beliau dilahirkan hawalai di sekitar al-ashriyatil ula, 10 yang pertama, minal qarnis sadisi, daripada kurun yang ke-6 al-miladi, tahun Masihi, iaitu lebih kurang dalam 500 lil milad ila 510 lil milad takriban, iaitu di sekitar 500 Masihi sehingga 510 Masihi takriban, lebih kurang. Inilah mauliduhu. Yang keempat, hayatuhu, kehidupan beliau. Huwa min Bani Iyad, beliau daripada Bani Iyad, kabilah Iyad. Itu satu poin dah tu. Yang seterusnya, ahadu hukama'il Arab, merupakan salah seorang hukama Arab, iaitu ahli hikmah Arab, orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan lah maksudnya. Jadi beliau merupakan salah seorang daripada kalangan hukama'il Arab. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa min kibari khutabaihim fil jahiliyah, wa min kibar, dan beliau juga merupakan di antara kibar, orang-orang besar, khutabaihim, pemidato Arab, fil jahiliyati, di zaman jahiliyah. Maknanya di antara nama-nama besar dalam bidang khutabah di zaman jahiliyah. Qila, dan dikatakan, innahu, sesungguhnya Qus bin Sa'idah itu awwalu arabiyyin, orang Arab yang pertama, khataba, berkhutbah, muttaki'an, bertongkatkan, ala saifin, pedang, aw asa, tongkat. Jadi kalau kita tengok orang berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumaat, khatib pegang tongkat. Jadi siapa yang mulakan tradisi memegang tongkat ketika khutbah ini? Maka disebutkan di sini Qus bin Sa'idah merupakan orang Arab pertama yang buat perkara tersebut. Dan seterusnya, dia juga merupakan wa awwalu man qala fi kalamihi, orang yang pertama berkata dalam kalamnya amma ba'du. Lafaz amma ba'du itu. Selepas
selepas amma ba'du tu fa. Itu mesti. Okey. Ini sedikitlah Ustaz masukkan, Ustaz kongsikan. Selepas amma ba'du mesti fa. Untuk ayat seterusnya mesti guna fa. Amma ba'du fa rabbi syrahli. Amma ba'du fa aqulu kadza kadza. Mesti fa selepas amma ba'du. Jadi lafaz amma ba'du yang kita dengar dalam khutbah, dalam mana-mana ucapan dalam bahasa Arab itu, siapa yang mulakan? Maka dinyatakan di sini yang memulakan amma ba'du ialah Qus bin Sa'idah. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Talat hayatuhu, panjang kehidupannya, kehidupan Qus bin Sa'idah. Maksudnya umur beliau panjang. Wa adrakahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat bertemu dengan Qus bin Sa'idah qabla nubuwati, sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul. Jadi Nabi pernah jumpa Qus bin Sa'idah, tetapi sebelum Nabi menjadi Nabi. Wara'ahu, dan Nabi pernah nampak Qus bin Sa'idah fi suqi Ukaz, di suq Ukaz, satu pasar sastra, panggil suq adabi, yang mana di tempat tersebut berhimpunnya para sastrawan, penyairnya, nasirnya, adibnya, khatibnya, semua berhimpun di situ, disebut Suq Ukaz, dan Nabi SAW pernah bertemu dengan beliau di situlah. Boleh? Alhamdulillah. Baik, seterusnya wa duriba bihil mathalu, dan beliau dijadikan contoh, beliau dijadikan penanda aras ataupun KPI. Kalau nak kata hang hebat dalam satu-satu bidang itu, tengoklah Qus bin Sa'idah. Kalau dapat tank dia, kalau dapat menandingi dia, hang hebat. Lebih kurang lagu itulah. Jadi Qus bin Sa'idah dijadikan contoh fil balaghati, dalam bidang balaghah, wal mau'izatil hasanah, pesanan-pesanan yang baik. Jadi dalam dua bidang ini Qus bin Sa'idah dijadikan contoh. Maksud dijadikan contoh ialah dijadikan penanda aras. Kalau seseorang itu nak dikatakan hebat dalam bidang balaghah ataupun dalam bidang menasihati dengan perkara-perkara yang baik, maka akan dibandingkan dengan Qus bin Sa'idah. Jadi Qus bin Sa'idah ni merupakan penanda aras lah dalam dua bidang tersebut. Yuqalu, dikatakan ablaghu min Qus, maksudnya lebih baik, lebih balaghah daripada Qus. Kata-kata ini akan ditujukan ataupun akan diberikan kepada mana-mana orang yang hebat dalam bidang balaghah dan mampu menyaingi Qus bin Sa'idah di dalam bidang balaghah tersebut. Wa kana yu'minu bit-tauhid, dan beliau juga beriman dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak sempat hidup di zaman Nabi SAW telah dilantik menjadi Rasul ataupun dilantik menjadi Nabi, tapi fikrahnya, pemikirannya sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakanat lahu nazaratun saibatun 'anil kauni, beliau mempunyai teori ataupun pemikiran-pemikiran yang tepat dan betul berkenaan dengan alam semesta ini. Istadalla biha, beliau menjadikan alam ini sebagai dalil ala wujudillahi, adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia gunakan alam semesta ini sebagai dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yad'u al-araba ila dhalika, dan beliau senantiasa menyeru dakwah orang-orang Arab kepada demikian itu, iaitu kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berdalilkan alam semesta. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kuat tauhid, kuat pegangan, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang betul-betul mantap, insya-Allah. Jadi inilah sedikit sebanyak yang berkaitan dengan kehidupan beliau. Jadi ingat anak-anak ya, Qus bin Sa'idah bukan Islam, tetapi pemikirannya, fikrahnya, idea yang dibawanya sama seperti Islam. Seterusnya yang terakhir, wafatuhu, kematian beliau. Tuwfiya fi ami, beliau meninggal dunia pada tahun 23 qabla al-hijrati, pada tahun 23 sebelum hijrah, iaitu bersamaan dengan tahun Sitimiyah lil milad, 600 Masihi. Selesai nubzah qasirah li Qus bin Sa'idah. Baiklah anak-anak, seterusnya jom kita lihat pula berkenaan dengan jawun nasi wa munasabatuhu. Seperti biasa anak-anak, jawun nas bermaksud madmunun nathri, isi kandungan nasar yang diadaptasi daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman tersebut. Dan munasabah pula bermaksud sebab-sebab yang mendorong
Qus bin Sa'idah untuk menghasilkan khutbah beliau. Jom kita sama-sama semak dalam buku teks kita di muka surat 70. Kita semak terlebih dahulu perenggan yang pertama. Kana al-arabu yajtami'una fi suqi Ukaz. Orang Arab dikatakan di sini yajtami'una, sentiasa berhimpun di suq Ukaz. Dan suq Ukaz itu merupakan suqun adabiyun, satu pasar sastra. Yunshiduna fihi al-ash'ara, yang mana orang Arab menasyidkan ataupun mendeklamasikan fihi, padanya, pada suq Ukaz tersebut, al-ash'ara, syair-syair mereka lah. Fayulquna al-khutbah, selain pada itu mereka juga menyampaikan khutbah-khutbah. Jadi selain pada syair, nasar juga disampaikan di tempat tersebut. Tengok dalam buku teks kita dia tulis fiha, sebenarnya fihi, kerana merujuk kepada suq Ukaz. Suq Ukaz tu ia merupakan muzakkar, sebab tu kena sebut fihi bukan fiha. Baik, apa lagi yang mereka lakukan di suq Ukaz? Disebutkan dalam kitab kita, thumma yatanawaluna, kemudian mereka mulalah melakukan maqila, apa yang dikatakan bitta'qibi wan naqdi. At-ta'qib wan naqd maknanya ialah kritikan. Maksudnya selepas mereka menyampaikan syair, menyampaikan khutbah, menyampaikan seni-seni nasar yang lain, mereka akan dikritik. Bukan sekadar menyampaikan, bahkan ada juri akan mengkritik mereka itu. Wa taftakhiru, dan berbangga kullu qabilatin, setiap qabilah, bi syairiha, dengan penyair mereka. Maksudnya setiap qabilah akan ada penyair yang mewakili mereka di dalam membuat persembahan. Au khatibiha, ataupun mereka berbangga dengan khatib mereka. Khatib ni maksudnya orang yang menyampaikan nasar selain daripada syair. Ini yang dimaksudkan di sinilah. Mata ajada, apabila ajada. Ajada ni maksudnya mereka dapat menyampaikan, membuat persembahan yang mendapat kritikan yang baik. Mereka akan berbanggalah dengan pencapaian penyair ataupun khatib yang mewakili mereka di dalam persembahan tersebut. Perenggan yang kedua, wa hadhil khutbatu, dan khutbah ini, iaitu khutbah yang kita bincangkan inilah, khutbah Qus bin Sa'idah ini, hiya ihdal khutabil masyhurah, merupakan salah satu daripada khutbah yang popular, yang masyhur, allati qalaha, yang pernah disampaikan akan khutbah tersebut Qus bin Sa'idah oleh Qus bin Sa'idah. Qus bin Sa'idah dia ada banyak khutbah, dan khutbah yang kita bincangkan pada hari ini merupakan salah satu khutbah yang masyhur yang dihasilkan oleh Qus bin Sa'idah, yang mana dalam khutbah tersebut yuzakkiruhum, beliau memberi peringatan kepada mereka, iaitu pada orang Arab di zaman tersebut, bidarurati ta'ammuli, tentang kepentingan melihat fil kauni, pada alam semesta. Maksudnya beliau memberi peringatan, beliau mengajak orang-orang Arab di zaman tersebut melihat kepada alam dan berfikir tentang kejadian Allah SWT ini. Wastakhlasa, dan beliau membuat satu khulasah di dalam khutbah tersebut, annal mauta, sesungguhnya kematian itu, masiru kulli hayyin, tempat kembali setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti mati. Itu yang disimpulkan oleh Qus bin Sa'idah di dalam khutbah beliau. Wa anna hunaka khaliqan, beliau mengatakan sesungguhnya di sana pasti ada khaliqan, pencipta, li hadzal kauni, bagi alam ini. Itu fikrah yang dia sampaikan di dalam khutbah beliau. Siapa dia? Wa huwallahu, dan iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pencipta tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata Qus bin Sa'idah di dalam nasar ataupun khutbah beliau. Walaupun beliau bukan Islam kerana tidak sempat hidup di zaman Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, tetapi fikrah yang dibawa adalah sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi dia kata Allah adalah pencipta, haitsu, di mana yajibul iltifatu, wajiblah memandang, melihat, memerhati, ila qudratihi, kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, al-azimati, yang maha agung. Baiklah anak-anak, seterusnya perenggan yang ketiga, alqa al-khatibu hadhil khutbata. Khatib menyampaikan khutbah ini muhawalatan linaqlil hikmati ila nasi, kerana berusaha untuk memindahkan hikmahnya, ilmunya, ideanya, fikrahnya, ideologinya yang mengatakan alam ini pasti ada pencipta, mesti mentauhidkan Allah SWT. Fikrah tersebut dia usaha untuk menyampaikannya ila nasi, kepada manusia. Wa yad'uhum, dan beliau menyeru mereka itu, iaitu orang-orang Arab di zaman jahilah, ila tafkiri, kepada berfikir, kepada merenung, fi khalqillahi, pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa tauhidihi, dan beliau juga menyeru kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah. Jadi dua perenggan yang pertama yang telah kita bacakan, itulah yang disebut sebagai jawun nas, manakala perenggan yang ketiga pula sebagai munasabatun nas. Seterusnya yang ketiga iaitu ma'anil mufradat. Ada 5 perkataan yang perlu kita tahu makna seertinya. Yang pertama, au. Perkataan seerti dengannya ialah tanabahu, beringatlah, ambillah peringatan. Yang kedua, aqwat. Perkataan seerti dengannya ialah at'imah asasiyah, makanan asasi, makanan ruji. Yang ketiga, ritaj. Perkataan seerti dengannya ialah al-babul azimu, pintu yang sangat besar. Yang keempat, hins. Perkataan seerti dengannya ialah dzamb, iaitu dosa. Yang kelima, tuba, yang mana perkataan seerti dengannya ialah husna, maksudnya ialah beruntunglah. Inilah 5 perkataan seerti yang anak-anak mesti ingat supaya dapat jawab dalam peperiksaan nanti. Moga bertemu lagi di next video, iaitu siri yang ketiga insya-Allah. Wa bihadza nunhi darsana al-yawm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.